Seperti yang saya sebutkan, tiada golongan yang akan tercicir. No one will be left behind. Keutamaan kerajaan pada waktu ini ialah untuk membendung penularan wabak COVID-19. Untuk itu, saya telah mengumumkan peruntukan berjumlah 500 million ringgit kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, dan bagi meningkatkan lagi keupayaan kementerian, kerajaan akan menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak 1 bilion ringgit bagi pembelian peralatan dan perkhidmatan untuk memerangi COVID-19, termasuklah mendapatkan khidmat kepakaran perubatan daripada perkhidmatan kesihatan swasta. Selain itu, bagi menyokong usaha KKM untuk menjalankan lebih banyak ujian COVID-19, pihak industri insurans dan takaful akan mewujudkan dana khas berjumlah 8 juta ringgit untuk menanggung kos ujian penyaringan yang bernilai sehingga 300 ringgit bagi setiap pemegang polisi dan sijil takaful perubatan yang diarahkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk menjalani ujian di hospital swasta ataupun makmal swasta. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Sertai ruang interaktif dan bincang balas di www.facebook.com/Palang Bernama Radio. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk waktu ini kita bersama-sama dengan tetamu kita yang seterusnya dalam segmen yang baru, episod yang pertama, iaitu Urban Farming. Okey, alangkah baiknya urban farming bersama-sama dengan Toklan Asia. Di talian kita ada Encik Roslan Ghazali selaku Ketua Pegawai Eksekutif untuk Toklan Asia Sinar Berhad. Assalamualaikum Encik Roslan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Cik Ahmad. Okey, selamat pagi. Baik, kita nak bercerita tentang urban farming dan tajuk kita untuk episod yang pertama adalah kenapa urban farming ataupun pertanian bandar ini sangat essential dalam waktu sekarang. Boleh Cik Roslan jelaskan? Okey, first of all, terima kasih banyak kepada Menambah Radio dan Cik Ahmad sekali kerana sudi menjemput atau kita live hari ini di Menambah Radio. So, dalam tempoh MCO atau PKP ini kita lihat pelbagai kekangan Cik Ahmad. Sekarang ni kita tengok sebenarnya kita agak ada masalah untuk mendapatkan atau bergerak dari satu tempat ke satu tempat akibat MCO ni. Jadi kita Toklan Asia sebenarnya dah lama, kita dah hampir 5 tahun mempromosi urban farming atau pertanian bandar. Jadi I think this is the right time atau the best time kalau boleh masyarakat kita di Malaysia kita menceburi atau aktif menjalankan kegiatan pertanian bandar. Jadi kita nak boleh semua orang bercocok tanam. So bila ada masalah lagi selepas ini seperti coronavirus atau COVID-19, kita sudah at least mengurangkan masalah yang kita ada. Baik, Cik Lan, tepi Cik Lan tu pokok apa tu Cik Lan? Salary ke apa tu? Okey, Cik Ahmad, hari ini last 2 weeks kita pernah on air, kita lihat atau kita bercakap berkaitan urban farming, kepentingan urban farming, di mana kalau last time kita bercakap lebih kepada teori ataupun macam mana bagaimana untuk menanam dan kepentingan urban farming. Tapi hari ini Cik Ahmad kita nak tukar sikit, kita ada 13 episod, so kita nak every week kita akan come out dengan at least ada demo, kita akan tunjuk demo ataupun tips penanaman menggunakan kaedah-kaedah urban farming atau pertanian bandar. Macam mana kita ada pelbagai teknik tapi kita di Toklan Asia kita fokus kepada hydroponic. So hydroponic ni kita berkaitan dengan hydroponic, kita ada pelbagai jenis hydroponic di seluruh dunia. Masyarakat cuba bercocok tanam menggunakan kaedah hydroponic, sama ada sebagai hobi atau dalam rumah dan juga untuk commercial farm. Macam mana, so kita di Malaysia ini sebenarnya teknik yang paling popular ialah NFT hydroponic yang kita bawa, yang kita innovate atau kita buat inovasi di sini Cik Ahmad. Kalau Cik Ahmad tengok dekat atas meja saya ni, kita ada pokok, ini pokok ketumbar Cik Ahmad. Pokok ketumbar. Kalau Cik Ahmad tengok di kanan saya ni, tak nampak dalam video ni, kita ada pelbagai jenis herbs Cik Ahmad. Jadi penanaman menggunakan teknik hidroponik ni actually semua pokok kita boleh tanam kecuali pokok berakar tunjang.
Macam so durian lam, rambutan itu adalah tanaman yang tidak sesuai. Selain daripada itu semua boleh so, sayur berdaun kita buat leafy vegetable, sawi, kangkung, kailan, pakcoy. Kita cakap tentang herbs. Hari ini kita akan tunjuk demo sikit macam mana menanam pokok herbs. Kita ada pokok ketumbar, pokok daun sop, kita ada basil. Siapa yang suka membuat pizza atau Italian food, kita ada basil, sangat mudah ditanam, sangat mudah hidup menggunakan teknik hidroponik. Kita juga ada pokok apa lagi kita ada pokok daun sop sendiri tadi kita ada. Nanti kita akan buat demo sikit Baik, sepanjang 13 episod kita akan memberikan peluang dan juga ruang kepada masyarakat bahawa dalam keadaan kita ber-PKP ni, kawalan pergerakan, tidak memustahilkan kita untuk berbakti kepada tanah. Okey, bila kita cakap berkenaan dengan pertanian, yes, tanah is the most essential, tanah, matahari dan air. Tapi menggunakan teknik hidroponik kita tidak menggunakan tanah, kita menggunakan kokopit ataupun sabut kelapa yang sangat mudah dan sangat murah dan boleh didapati di negara kita. So kita punya tanah kita gunakan kokopit. Jadi sekarang mungkin kita bertukar sikit lah, kita berbakti kepada kokopit kita. Okey, dari segi tanaman kita boleh, since kita pun ada masa yang tidak lama, jadi kita boleh tunjukkan untuk episod hari ini kita buat demo sikit bagaimana untuk menanam pokok herbs. Saya cakap tadi. Jadi kita perlukan of course kita perlukan media tanaman mana kita gunakan kokopit tadi. Kita juga menggunakan peat moss, and then kita perlukan seed, of course biji benih. Kalau kita tanam herbs, kita ada seed coriander, ketumbar, kita ada seed celery, daun sop, kita ada seed basil, yang lain-lain seperti pokok kunyit, pokok bawang, kita boleh tanam menggunakan ubi. Contoh pokok kunyit tadi kita boleh gunakan ubi kunyit, kita boleh beli di pasar, kita boleh tanam. Kalau bawang ni boleh digunakan hidroponik Cik Lan? Boleh macam saya cakap tadi, semua pokok yang kecuali pokok bangka tunjang boleh digunakan, boleh ditanam menggunakan teknik hidroponik. Contoh pokok bawang, Cik Amal, nak bulan puasa ni kita nak gunakan daun-daun bawang, kita beli bawang di kedai, kita boleh tanam untuk dapatkan daun bawang menggunakan teknik hidroponik. Sudah mudah untuk hidup. Baik, macam medium yang Cik Lan cerita tu tadi, perlu medium kokopit. Kita yang orang Marahan ni kita tahu tanah baja je. Apa kokopit tu? Okey, saya explain tadi. Kokopit sebenarnya ialah daripada sabut kelapa yang diproses. Kalau kita blend dengan tanaman fertigasi, yang farm, commercial farm, 1 hektar, 2 hektar mereka tanam pokok cili, pokok timun dan sebagainya. Medium yang sama digunakan iaitu kokopit, sabut kelapa yang diproses halus. Jadi ia merupakan satu medium tanaman hidroponik yang antara yang terbaik dan termurah dan mudah juga didapati di negara kita. Jadi untuk customer kita memang kita advise, kita memang promote, kita menggalakkan mereka menggunakan kokopit. Ia adalah medium yang sangat mudah, sangat baik. Okey, baik. Sebenarnya untuk tanaman hidroponik apa ni Cik Lan, kalau saya lah duduk dekat rumah apartmen ataupun rakan-rakan kita yang duduk rumah high rise, bangunan tinggi yang tak ada tanah, cuma ada kawasan beranda saja, berapa besar keluasan tanah kawasan yang perlu ada untuk kita melakukan tanaman hidroponik sebenarnya? Okey, insyaAllah kita punya inovasi atau innovation, kita ada set untuk semua lapis masyarakat. Kita explain 2 weeks ago, kita ada untuk golongan T20, kita ada golongan M40, kita juga ada set untuk golongan B40, ikut kemampuan masing-masing dan juga ikut space di rumah. Kalau kita ada banyak wang atau kita ada bajet yang besar tapi kita tak ada space di rumah kita, ada masalah juga. Jadi kita punya innovation, produk kita ada yang kecil daripada 1 kaki sehinggalah ke saiz 7-8 kaki. In fact kita juga boleh custom ikut kehendak pengguna. Cik Amal, kalau Cik Amal tengok atas meja saya tadi, kita ada set yang bersaiz setengah kaki saja, Cik Amal. Jadi kita boleh letak di tabletop di kitchen kita. Jadi kalau kita nak tanam herbs, kita nak gunakan daun, contoh kita daun ketumbar di sini Cik Amal kita tanam, kita boleh letak di mungkin tabletop di kitchen kita. Kalau kita ada space yang lebih besar, kita gunakan set di belakang saya ni, tak nampak kita ada set bersaiz 3 kaki, 6 kaki, 7 kaki pun ada. Jadi kalau kita rumah landed, kita boleh tanam, bercocok tanam di kawasan rumah. Kita ada space yang besar. Kalau kita tinggal di high-rise building, kondominium, apartment, kita boleh gunakan set yang lebih kecil. Jadi teknik tanaman tu tidak ada masalah as long as ada space. Cuma sekarang ni kita nak tunjuk teknik yang betul, cara menanam dan tanaman apa yang sesuai untuk ditanam menggunakan teknik hidroponik. Cik Amal, soalan kedua yang kita selalu terima Cik Amal ialah berkaitan dengan dekat mana saya nak letak
Contoh saya boleh dapatkan set Talkland Asia ni di mana saya nak letak di rumah saya. Jadi kita selalu buat, kita ada banyak buat tutorial di YouTube channel. Boleh search Talkland Asia di YouTube channel. Kita ada buat pelbagai tutorial macam mana nak tanam dari semayan sampailah harvesting, teknik harvest. Jadi kalau anda membeli set Talkland Asia, cara yang paling baik untuk letak di rumah ialah kawasan yang mendapat direct sunlight, cahaya terus, cahaya matahari, cahaya terus. Jadi kita perlukan minimum 3 jam hingga 5 jam minimum macam. Jadi kalau rumah kita boleh dapat cahaya matahari dari pagi sampai petang, lagi baik sebenarnya. Kalau kita teknik konvensional, kita nak tanam pokok, kita takut dengan cuaca yang panas, kita takut pokok kita kering, pokok kita mati. Tapi hidroponik ni, NFT hidroponik kita, because water flowing 24 hours non-stop. Jadi pokok kita mendapat air, baja, oksigen 24 hours. So now dia perlukan cahaya matahari saja untuk terus membesar. Jadi kalau kita tanam di tempat yang kurang cahaya matahari, pokok kita boleh hidup, tapi dari dia punya tempoh pembesaran dan kualiti pokok kurang cantik. Pokok boleh hidup. Jadi kalau kita advise customer nak tanam, make sure tempat yang kita tanam boleh dapat direct sunlight minimum 3 hingga 4 jam sehari. Okey, jadi maksudnya tak perlukan kawasan yang besar lah. Kalau dekat high rise, kita boleh tanam dekat kita boleh letakkan di atas tabletop, kabinet, dekat sinki, dekat tingkap dan sebagainya. Okey, macam set yang kita tengok kan, inches of kalau kita tengok di Talkland Asia, acres of inches. Adakah kita memerlukan kawasan yang berkeluasan ekar ataupun inci sahaja kalau nak pasang set seperti yang kita tengok ada set yang sangat menarik ni, iaitu NFT hydroponic set, ada TS1, ada TS2, ada TH6. Apa tu semua tu, Tok Lan? Okay, inches of acres means that kita punya produk ataupun kita punya innovation, kita boleh membuat produk mengikut kemauan atau kehendak customer. Dari sekecil-kecil mungkin 6 inci sehinggalah 1 ekar, 2 ekar farm. Because kita punya produk bukan sekadar untuk home use. Kita juga ada buat commercial farm. Kita ada commercial farm untuk tanam pokok-pokok vegetables. Jadi terpulang pada customer, ada yang jika anda berminat untuk membuat commercial farm, kita ada juga tolong set up farm, kita ada buat consultation, kita akan ajar cara tanaman sampai harvesting. Jadi kalau kita duduk di rumah, sekarang kita target penduduk-penduduk di rumah, especially dalam tempoh MCO ni, kita nak keluar pun agak susah. Jadi why not kita tanam sendiri di rumah. Di samping kita boleh menjimatkan perbelanjaan di rumah kita, kita boleh dapat sayur yang actually lebih bersih. Kita tak menggunakan pesticide free vegetables. Jadi kita tanam sendiri, kita tahu apa yang kita tanam, kita tahu apa yang kita siram, kita tahu apa yang kita spray pada pokok kita. Kalau kita beli di luar, kita tak tahu, mungkin commercial farm itu sebab menggunakan banyak pesticide atau racun serangga. Itu sebenarnya yang membahayakan kita, Jamal. Baik, ada yang bertanya macam mana nak dapatkan set Tok Lan ni? Macam saya nak pergi beli je tapi kedai tutup kan ni, macam mana nak bergerak? Okey, untuk tempoh MCO ni sebenarnya kita masih beroperasi je, cuma kedai kita tutup kepada public, tapi kita masih membuat penghantaran melalui courier company. Jadi kalau siapapun yang nak beli atau nak mendapatkan set Talkland Asia, boleh membuat pembelian secara online di www.talklandasia.com. Kita masih proses, kita hantar, kita post, cuma kita memerlukan sedikit masa sebab sekarang ni kita ada kekangan waktu di mana kita punya office hour ataupun kita punya working time sampai pukul 4 petang saja, Encik Ahmad. Kalau tidak, nanti saya kena angkut pergi balai polis. Okey, anda boleh layari www.talklandasia Talklandasia.com. Jadi kalau dekat sana anda boleh tengok sendirilah. Jadi Tok Lan, dia table set memang ada 2 jenis sajalah untuk atas kabinet ataupun di pelari tingkap tepi dapur tu, memang 2 saja. Sekarang kita ada TTS1 dan juga TTS2. TTS1 ni single port, yang TTS2 kita ada 2 port. Tapi kalau Cik nak 3 port, 4 port pun kita boleh custom, because kita buat sendiri. Set kita design sendiri, bergantung kepada kehendak customer. Cuma yang kita jual di online, di online store kita, TTS1 dan TTS2. Jadi jika anda ingin menanam lebih banyak pokok, kita gunakan set yang lain. Yang kita ada yang 12 lubang, kita ada 20 lubang, 40 lubang. Jadi boleh guna set yang lebih besar, bergantung kepada budget dan space di rumah anda. Okey, baik. Kalau tadi Tok Lan kata tak gunakan pesticide, tak gunakan racun serangga perosak. Kalau tak gunakan racun serangga perosak, rumah saya ni banyak kumbang, Tok Lan, macam mana?
Ada yang tanya lah Tok Lan. Ya, betul, bukan Cik Amar je tanya. Memang customer kita yang membeli dengan kita memang semua bertanya. Semua akan ada masalah pesticide ataupun serangan serangga, Cik Amar. Okey, kalau kita duduk di high rise, mungkin kita duduk di kondominium tingkat 20-30, mungkin kurang masalah serangga, mungkin dia tak sampai. Tapi kalau kita pokok banyak taman atau pelbagai jenis pokok-pokok yang besar, sooner or later mesti dia akan datang, dia akan attack pokok kita, Cik Amar. Memang definitely dia akan datang, dan pelbagai jenis kumbang, serangga, belalang. Jadi kita ada solusi. Jadi untuk customer kita ada kita panggil TOG, Tockland Organic Guard. Kita tak gunakan pesticide atau serangga, kita gunakan organik. Jadi memang 100% organik. Kita akan spray kepada pokok kita jika pokok kita diserang serangga. Kalau tidak ada serangga, kita tak perlu spray organic spray, Cik Amar. Jadi untuk tanaman lain, tanaman buah seperti cili, tomato, selalu kadang kita tanam pokok dah berbuah, tiba-tiba dia busuk. Jadi actually itu sebenarnya adalah serangan fruit fly, fruit fly ataupun lalak buah. Lalak buah, okey, betul ke? Lalak buah ni dia datang inject buah kita tak tahu masa bila. Yang kita sedar 1 hari 2 hari lepas tu kita tengok buah kita slowly dia akan busuk dan dia akan rosak. Jadi untuk serangan fruit fly ni kalau kita spray dengan organic guard tadi tak guna. Jadi yang untuk organic guard ni kita spray untuk serangga seperti orang cakap ulat, white flies. Jadi untuk fruit fly kita ada special, kita panggil insect trapper atau fruit fly trapper yang kita gunakan ini. Jadi kita ada satu hormon pemikat, dia suka dengan bau dia ni. Instead of dia pergi pada pokok kita, dia akan datang ke trapper ni, dia masuk dalam ni, so dia akan matilah, dia tak boleh keluar. Jadi kalau sesiapa yang menanam pokok berbuah, cili, tomato, anda digalakkan untuk mendapatkan insect trapper ni yang kita ada jual di online store kita juga. Okey, jadi sewaktu tempoh PKP ni sendiri, Tok Lan, apa yang disarankan oleh Tok Lan sebagai seorang pengusaha tanaman organik, tanaman hidroponik dan juga tanaman dengan kawasan yang terhad, untuk para pelanggan yang ingin mencuba menanam sendiri di kawasan di kawasan perumahan tinggi? Apa yang Tok Lan boleh sarankan? Okey, sebenarnya bukan sekadar untuk kebetulan NCO ni kita ada masalah untuk keluar rumah dan sebagainya. Sebenarnya benda ni kita sebenarnya boleh buat pada waktu bila masa yang kita ada. Since kita kebanyakan daripada kita yang duduk di bandar ni, kita mempunyai masalah untuk menjalankan aktiviti pertanian ialah kerana masa. Kita pergi kerja pagi, balik petang, weekend kita nak berehat, kita nak keluar santai bersama anak-anak beriadah. Jadi ini adalah faktor utama yang menyebabkan kita tidak aktif atau kita tak involve dalam pertanian. So dengan adanya inovasi yang kita bawa ni, yang Tockland buat, kita ada pelbagai set, kita ada pelbagai size, kita ada pelbagai price harga, daripada yang murah hingga yang mahal, bergantung kepada kemampuan atau bajet anda. So kita amat menggalakkan semua, kalau boleh kita nak semua rakyat kita bercucuk tanam sendiri. Cik Amar, contoh Cik Amar, kalau kita especially suri rumah tangga, housewife yang dekat rumah, kadang kita nak masak sop tulang, kita perlukan daun sop sikit saja, Cik Amar. Kalau kita beli di pasar, kita beli kedai, kita beli RM2-3 simpan dalam fridge, mungkin 1 hari 2 hari lepas tu dah tak boleh pakai, dia rosak. Jadi satu pembaziran. Why not kalau kita tanam sendiri kat rumah, kita tanam sendiri kat rumah, kita akan ada pokok sop. Cik Amar, kita tanam pokok sop ni, kita nak guna, kita ambil sedikit-sedikit. So kita ada pokok yang sentiasa boleh hidup lama. Jadi kita boleh gunakan pot yang lebih besar ni. So pokok ni boleh hidup mungkin sampai 1 tahun, 2 tahun. Kita nak guna sikit-sikit. So ini memang betul-betul menjimatkan kita, Cik Amar. Tak perlu lagi beli di kedai. Itu Tok Lan, berpasir ataupun tanah ataupun hidroponik tadi tu? Okey, yang ini semua kita gunakan kokopit, Cik Amar. Hidroponik macam saya cakap tadi, kita gunakan sabut kelapa, kokopit. Okey, ini pokok basil, Cik Amar. Tengok, kita tanam pokok basil ni baru berumur 2 bulan setengah. Tengok saiz dia. Basil, selasih. Basil, sweet basil. Ini biasa kalau yang buat pizza mereka menggunakan sweet basil. Sangat mudah hidup menggunakan teknik hidroponik. Seed dia pun murah dan boleh didapati. Kita pun ada jual ni lah. Wow, menarik sekali. Ramai yang sedang mencari basil sekarang ni, Brazilian basil dan sebagainya. Ya, betul. Cik Amar, satu lagi kita ada pot ni terbaru kita punya. Kita panggil tak ada nama lagi sebenarnya, Cik Amar. Kita baru buat. Kalau kita tengok pot dia, pot rambut-rambut ni, Tok Lan. Pot rambut-rambut, ya. Kalau kita compare dengan pot yang biasa yang kecil ni, so kita tengok ketinggiannya berbeza. Jadi kenapa kita buat yang tinggi ni, Cik Amar? Okey. So untuk yang ada yang call kita tanya, Cik Lan, saya nak tanam pokok
lobak, carrot. Jadi kita tak boleh menggunakan pot yang tadi Jadi kita perlukan pot yang panjang supaya ubi dia boleh memanjang ke bawah. Jadi kita perlukan pot yang panjang sebegini Okey. Jadi ini pun pakai kokopit juga. Hidroponik kita semua pakai kokopit Jamah. Kita tak boleh pakai tanah, tak boleh pakai pasir, tak boleh pakai batu. Kita guna 100% kokopit. Jadi contoh kepada anda yang nak tanam pokok carrot, nak tanam pokok kunyit, pokok kunyit boleh tanam menggunakan pot yang panjang ni. Kunyit ni kan dia ubi ubi dia akan bercampur dalam nanti. Jadi kita perlukan pot yang lebih panjang. Jadi maksudnya kokopit itu akan diisi dalam bekas yang putih tu dan sumbu tu tadi akan menyerap air dari bawah. Ya, betul Syamah, betul sekali. Okey, menarik. Baik, selalunya modal permulaan lah untuk yang mereka mula-mula nak tanam ataupun bercucuk tanam macam mana Cik Lan? Tok Lan. Okey, modal tadi bergantung kepada bajet kita. Kalau kita nak cuba, kita of course seed kita tak mahal, harga RM3.69 set satu pack. Bergantung pada jenis sayur Jadi kalau macam kangkung, sawi, kailan, satu pack tu ada beribu seed. Jadi mana kita boleh pakai 2 tahun, 3 tahun. Teknik penyimpanan seed yang betul pun kita ada buat tutorial dalam kita punya YouTube. Kadang kita beli seed kita kalau RM7 beribu-ribu seed berbaloi lah. Jadi tak adalah yang akan kata mahal. Tak adalah mahal. Kalau RM7 je pun seed biasa satu paket kecil tu pun dah RM2.5, RM3. Cik Ahmad bukan RM7, RM3.69 sen. RM3.69 sen Dalam tu ada beribu-ribu seed. Jadi kita boleh simpan lama, kita boleh pakai, boleh guna bertahun-tahun dengan teknik simpanan yang betul Contoh macam ni, kita tengok kita ada seed salad, kita ada kailan. Dalam ni ada beribu seed Jamah kita boleh pakai lama, boleh guna lama Ini kita ada teknik tanaman menggunakan biji benih atau seed. Kita ada juga teknik tanaman menggunakan stem cutting. Stem cutting maksud saya melalui keratan batang. Ada pokok-pokok yang kita boleh tanam melalui keratan batang. Contohnya pokok ini bulan puasa ni sangat popular Jamah. Pokok, kalau Jamah boleh teka pokok apa ni? Alamak, itu pokok apa ya? Ini pokok cincau Jamah. Pokok cincau hitam So kita boleh tanam, sangat mudah hidup menggunakan hidroponik. Cincau hitam kita tanam dengan banyak, kita boleh harvest, kita keringkan, kita boleh buat cincau sendiri di bulan puasa. Cincau jelly tu. Cincau. Ya betul, cincau jelly So sangat mudah ditanam menggunakan teknik hidroponik Jamah. Ramai sangat nak tengok kebun Cik Lan ni. Tak apa, episod nombor 2 nanti mungkin Cik Lan boleh tengok kebun. Banyak lagi, kita 13. Ini pokok pula. Ini buah melon yang kita tanam Cik Ahmad. Saya terpaksa harvest sebab saya terlupa nak jaga dia. Kesian pokok dia pun hampir mati sebab saya terlupa letak air. Tapi dah menghasilkan buah sebesar ini. Ini Hokkaido red melon yang kita dapat seed daripada Hokkaido Jepun. Hari ini saya akan potong. Betul di sana di Jepun harga sampai RM200-300 untuk 500 gram punya saiz Jemaah. So memang banyak jenis tanaman macam saya cakap awal tadi. Semua jenis tanaman kita boleh tanam menggunakan hidroponik kecuali pokok berakar tunjang. Pokok musang king memang tak sesuai. Yang lain selain itu semua boleh tanam. Walaupun begitu, Tok Lan pun ada menjadikan juga pasu yang besar untuk tanaman bertanah bertunjang, akar tunjang Tok Lan yang itu sebenarnya tak ada. Bukan tak ada lah, tak sesuai Kita ada pot yang lagi besar. Ini pot hidroponik. Jadi ini untuk pokok-pokok. Jadi pot yang besar ni kita boleh tanam pokok-pokok yang orang cakap nak hidup lama, mungkin setahun 2 tahun. Kita boleh tanam pokok cili, pokok timun, pokok bendi, pokok terong. Jadi kita perlukan pot yang lebih besar. Jadi untuk leafy vegetable tadi, untuk sawi, kailan, kangkung, pakcoy, kita boleh tanam menggunakan net pot sekecil ni Cik Mah. Jadi mungkin next episode kita akan tunjuk demo macam mana menggunakan pot yang kecil, pot yang sederhana, pot yang paling besar, dan juga NFT set kita yang kita ada. Mungkin next episode. Ada yang tanya macam mana nak hubungi Tok Lan ni, mereka tanya macam mana nak nombor telefon ke apa ke, dia tanya ni Tok Lan. Okey, kita ada pelbagai channel untuk berhubung dengan kita. Kita ada of course kita punya Instagram, paling famous kan Instagram kita, dah ramai kita punya follower, dan juga kita ada ramai selebriti yang dah menggunakan set NFT kita. Jadi kalau anda nak, mungkin saya rasa IG dan Facebook adalah medium yang terbaik untuk anda lihat bagaimana, because kat sana kita share berbagai jenis tanaman yang ditanam oleh customer kita. So kita boleh dapatkan idea tanaman apa yang kita boleh tanam dan kita hendak tanam ikut masing-masing punya minat. Jadi boleh follow Toklan Asia, Instagram Toklan Asia, Facebook kita pun Toklan Asia. And then kita ada YouTube channel untuk dapatkan tutorial cara nak menanam, cara nak menyemai, cara nak harvest sayur pun kita tunjuk, cara nak maintain set-set
NFT kita pun ada, kita buat tutorial di YouTube channel. Boleh search Toklan Asia, akan keluar YouTube kita sana. Jadi kalau nak call saya atau nak call tim Toklan, boleh call 012-303-6896. Saya ulang, 012-303-6896. Jadi boleh call ataupun boleh WhatsApp lah. Okey. Baik, 13 episod nanti kita akan ada video Tok Lan buat demo cara penanaman dan sebagainya. Hari ini adalah episod pengenalan kenapa bercucuk tanam di bangunan tinggi itu tak jadi masalah. Urban farming adalah essential. Nak lagi sewaktu sekarang ini MCO. Betul tak Tok Lan? Ya, tepat sekali Cik Amar. Sekarang memang this is the right time. Memang waktu MCO ni kita pun dah dapat feedback banyak daripada customer kita yang telah mendapatkan set-set NFT kita. Actually mereka sangat happy. Anak mereka berkongsi video dengan kita bagaimana anak mereka sendiri yang set up the set, mereka menyemai, mereka menjaga pokok-pokok. So it's like macam parents kan dah kena serahkan set tu ke anak mereka, dah jadi hak anak mereka. So ini merupakan satu aktiviti family activities yang sangat baik yang boleh kita lakukan bersama di waktu MCO. Kita tak tahu bila boleh habis, walaupun kita berdoa, kita berharap 28 bulan ni akan tamat, tapi kita tak tahu seperti yang PM kita kata, walaupun dah tamat mungkin kita dah ada new normal Cik Amar. Mungkin lepas ni kita dah tak perlu kita beli sayur di luar, kita boleh cucuk tanam di rumah. Nak makan petik, nak makan petik, anda B40 ke, anda M40, anda T20, semua orang boleh cucuk tanam, daripada kanak-kanak sehinggalah keluarga emas. Teknik kita sangat mudah, no such thing tangan panas tangan sejuk. Janji kita ada tanam, ada tangan. Okey, baik, terima kasih Tok Lan. Kita jumpa lagi minggu depan Tok Lan. Okey, itu dari tadi kita bersama-sama dengan Tok Lan, iaitu Roslan Ghazali selaku Ketua Pegawai Eksekutif toklanasia.com. Kita akan kembali minggu hadapan. Saya mewakili penerbit berita Fauzan Ahmad, juga Azmi Syarifuddin, pengawal kandungan penerbit penyelaras kita Anis Wailah. Saya